Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirah hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di program Serambi Ilmu Online, dengan harapan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirah hafizakumullah, boleh kita teruskan insya-Allah pengajian kita kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kita berada pada muka surat 265 bagi cetakan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam juz 1, pada menyatakan sembahyang jenazah. Jadi dia bab ketiga sebenarnya, pada menyatakan rahsia sembahyang, masuk di bahagian sembahyang jenazah. Hadirin wal hadirah hafizakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah itu iaitu fardu kifayah, dan fadilatnya terlebih masyhur di dalam beberapa hadis Nabi SAW. Jadi bila kita bicara tentang sembahyang jenazah, hukum dia adalah fardu kifayah. Jadi sembahyang jenazah ni fardu kifayah. Fardu kifayah ni means ada yang kena lakukannya, maka gugurlah kewajipan bagi seluruh masyarakat tersebut. Basically bagi semua jenazah umat Islam, hukum dia adalah kena dia disolati. Wajib, fardu. Tapi kifailah. Kalau ada yang dah buat, selesai. Bukan semua orang, tapi semua jenazah perlu disolati. Lebih kurang macam tu. Sembahyang jenazah. Dan fadilatnya terlebih masyhur di dalam beberapa hadis Nabi SAW. Di dalam sunat, dan sunat membanyakkan akan orang yang sembahyang atas jenazah itu. Jadi sunat banyakkan orang sembahyang atas jenazah itu, serta berjamaah kalau boleh berjamaah. Sekira-kira sampai 40 orang. Kalau boleh kumpul sampai 40 orang lebih baik. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan kulluhum la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu ta'ala fih. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, apa hadis ini? Artinya, telah aku dengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada ada daripada orang yang laki-laki yang muslim yang mati, maka berdiri menyembahyangkan atas jenazahnya itu oleh 40 orang laki-laki sekalian, mereka itu tiada menyekutui dengan Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu, melainkan memberi syafaat akan mereka itu oleh Allah Taala di dalamnya. Jadi ini penting, jumlah 40 ke atas. Bila solat jenazah itu dapat 40 orang ke atas. Sebab itu kalau waktu solat Jumaat ada solat jenazah, itu lagi baguslah. Itu orang boleh meninggal hari Jumaat sebelum sembahyang Jumaat. Dia dah dimandikan semua, waktu solat tu, waktu sembahyang Jumaat disolati setelah kafan mandilah. Telah dimandikan setelah dikafankan. Sebab waktu Jumaat ni banyak jamaah. Ni hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan di sini juga disebut la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu ta'ala fi.
Apa maksud dia? Jadi kalau jumlah dia 40 orang ke atas, 40 orang ke atas yang solat, dia dapat memberi syafaat. Ada yang kata, Ustaz, yang beri syafaat ni hanya Rasulullah SAW. Mana mula boleh orang lain selain Rasul SAW memberi syafaat di akhirat kelak, itu pun dengan izin Allah. Sebab kata, banyak hadis menunjukkan selain Rasulullah SAW dapat memberi syafaat. Seperti jamaah ini, 40 orang solat jenazah dapat memberi syafaat. Atau yang lain-lain. Ini riwayat Hadrah Hafizakumullah. Ada yang kisah yang hafal Quran, itu walaupun mungkin lemah dan lain-lain. Hadirin wal Hadrah Hafizakumullah. Lalu hadirin wal Hadrah Hafizakumullah, Mu'alif berkata, dan rukun sembahyang mayat itu 7 perkara. Dan rukun sembahyang mayat itu ada 7 perkara. Jadi nak sembahyang mayat ni ada 7 perkara. Jadi beza dengan mazhab Hanafi. Kerana Hanafi, sembahyang mayat ni bukan solat bagi mereka. Ada macam doa. Sebab itu dia tak ada Fatihah. Tapi mazhab Syafi'i kena ada Fatihah. Sebab dia adalah sembahyang. Cuma bukan sembahyang yang rukun dan sujud. Ini beza dia. So, dan rukun sembahyang mayat itu 7 perkara. Pertama, niat. Jadi sembahyang mayat pertama itu niat. Maka wajib disertai niat itu dengan takbir yang pertama. Jadi Allahu Akbar. Itu kena pasang niat. Kena pasang niat. Pasang niat itu macam mana? Okay. Niat jenazah. Dia ini beza sikit bentuk dia dengan niat-niat solat yang biasa. Jadi di manakah perbezaan dia? Kalau niat jenazah, dia usalli, sahaja aku solat, ala hadzal mayyit, kalau lelaki, pada mayit ini, arba'a takbiratin, sebanyak 4 kali takbir, fardhu kifayati, sebagai fardhu kifayah, ma'muman, kalau dia jadi makmum, lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Kalau perempuan, usalli ala hadhil mayyiti, arba'a takbiratin, fardhu kifayatin, ma'muman, lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, itu adalah perempuan. Jadi, lelaki dan perempuan itu beza. Okay. Okay. Pertama, niat, maka wajib disertakan niat itu dengan takbir yang pertama. Allahu Akbar. Okay. Hadirin wal hadirat abidakumullah. Kalau perempuan, ala hadhil maitati. Ala hadhil maitati. Okay. Kedua, 4 takbir. Lalu ada 4 takbir. Jadi 4 kali dia takbir. Okay. Dan sunat pada tiap-tiap takbir itu mengangkat kedua tangannya seperti di dalam takbiratul ihram. Dan tiap-tiap kali itu ditaruhkan tangannya ke atas dadanya. Tapi kalau saya waktu belajar di Maghribi, diorang solat jenazah tak angkat takbir. Tak angkat. Itu mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i angkat. Lalu ketiga, membaca Fatihah pada takbir yang pertama. Dan sunat dibaca Fatihah itu kemudian daripada takbir yang pertama. Dan tiada sunat membaca doa iftitah dan surah. Tak sunat membaca doa iftitah dan surah. Dan sunat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunat baca dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
dahulu daripada membaca Fatihah, sebelum baca Fatihah. Tersunat jangan dinyaringkan pada bacaan itu dan jika sembahyang pada malam sekalipun. Jadi sunat jangan kuat bacaannya, tapi pelan walaupun pada malam sekalipun. Keempat, berdiri bagi orang yang kuasa. Bagi orang yang kuasa, rukun dia kena diri. Kelima, membaca selawat atas Nabi SAW kemudian daripada takbir yang kedua. Takbir kedua itu baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keenam, doa bagi mayat itu kemudian daripada takbir yang ketiga seperti dikatanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'anhu atau dikatanya Allahumma arhamhu atau barang yang sebagainya. Dan membanyakkan akan doa kemudian takbir yang ketiga itu iaitu dikatakannya kemudian daripada doa itu jadi apa? Dia baca Allahumma gfir lihayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-islami wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu ala al-imani. Yang artinya bermaksud, wahai Tuhanku, ampuni olehmu bagi yang masih hidup daripada kami dan bagi yang telah mati daripada kami dan bagi yang gaib kami dan yang kecil kami dan yang besar kami dan laki-laki kami dan perempuan kami. Wahai Tuhanku, barang siapa yang Engkau hidupkan akan dia daripada kami, maka hidupkanlah akan dia atas agama Islam, dan barang siapa yang Engkau matikan daripada kami, maka Engkau matikan akan dia atas beriman. Hadirin wal hadrat hafizahullah. Ni doa mayat. Kemudian maka dibaca pula Allahumma hadza abduka wa ibnu abdaika kharaja min rauhi dunya wa sa'itahi wa wasi'atiha wa mahbubihi wa ahibbaihi fiha ila dhulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairul manzulin bih wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabih wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lahu. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqqihi bi rahmatika ridhaka wa kihi fitnatal qabri wa azabah wafsah lahu fi qabrihi wa jafil ardi an jambayhi wa laqqihi bi rahmatika la amna min azabika hatta tab'athahu wa aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini adalah doa yang dibacakan dalam takbir dalam salat jenazah. Artinya tuan-tuan dan puan-puan, maksud dia apa? Wahai Tuhanku, inilah hamba-Mu dan anak dua hamba-Mu. Keluar ia daripada kesenangan dunia dan keluasannya dan yang dikasihinya dan kekasihnya di dalamnya kepada kelam kubur dan barang yang ia mendapat dengan dia. Padahal adalah ia naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Engkau. Dan bahawasanya Nabi Muhammad itu hamba-Mu dan pesuruh-Mu. Dan adalah Engkau terlebih mengetahui dengan dia, wahai Tuhan.
bahwasanya adalah mayat itu turun berhenti dengan engkau, dan adalah engkau yang terlebih baik tempat turun berhenti dengan dia, dan adalah ia jadi berkehendak kepada rahmatmu, kepada rahmatmu, dan engkau juga terlebih kaya daripada menyiksa dengan dia, dan sesungguhnya telah datang kami akan engkau, padahal gemar kami kepadamu, memohon syafaat baginya. Wahai Tuhanku, jika ada ia orang yang berbuat kebajikan, maka tambahi olehmu akan kebajikannya itu. Dan jika ada ia orang yang membuat kejahatan, maka ampuni olehmu daripada dosanya itu. Dan jika dapatkan olehmu akan dia dengan rahmatmu itu, akan redha dan peliharakan olehmu akan dia, akan fitnah kubur dan siksanya. Dan luaskan olehmu baginya di dalam kuburnya, dan jauhkan olehmu bumi itu daripada dua lembungnya, dan dapatkan olehmu akan dia dengan rahmatmu akan aman daripada siksamu, akan daripada siksamu, hingga engkau bangkitkan akan dia kepada syurgamu. Wahai Tuhanku, yang amat kasih sayang akan hamba-Nya daripada segala yang kasih. Ini dia, hadir wal hadir abid. Ini doa mayat yang lelaki besar. Kalau lelaki besar. Kalau ada pun, jika ada mayat itu perempuan, beza lah. Maka gantikan katamu abduka wa abnuka itu dengan amatuka wa bintu abdaika. Bezakan macam ni. Dan jika ada mayat itu kanak-kanak yang kecil, maka baca olehmu kemudian daripada, kalau yang kecil baca olehmu kemudian daripada katamu Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina, hingga fatawaffahu alal mu'minin, iaitu Allahumma ja'alhu. Ni kalau bayi, anak kecil, air kecil ni kan, kalau kecil ni kan dipanggil dengan Allahumma salli ala Muhammad. Kecil ni kan dipanggil dengan, kalau dia meninggal dia akan masuk ke dalam syurga, walaupun anak kecil dari orang kafir pun sama. Cuma kita tak mandikan, kita tak solati, kita tak solati dan lain-lain, sebab dia bukan Islam kan. Bukan Islam, dia macam ni. Dia bukan mukallaf, dia masuk syurga. Tapi sebab hukum di dunia ni, dia ni anak yang bukan Islam, maka dia dimuamalahkan seperti muamalah yang bukan Islam, kerana hukum di dunia dia dianggap bukan Islam, tapi di akhirat nanti dia akan masuk syurga. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Lalu apa doa dia? Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dhukhran wa izatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqqil bihi mawazinahuma wa afriqis sabra ala qalbayhima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Artinya, hadir wal hadir afizakumullah. Wahai Tuhanku, jadikan olehmu akan kanak-kanak yang mati itu mendahului ia akan ibu bapanya. Bersediakan maslahat di dalam akhirat yang mendahului ia. Berdiam di dalam akhirat dan pertaruhan ia di dalam akhirat. Dan jadikan olehmu kanak-kanak yang mati ini penjagaan bagi ibu bapanya, dan jadi iktibar ia, dan jadi memberi syafaat bagi ibu bapanya, dan beratkan olehmu
dengan dia akan neraca kedua ibu bapanya. Dan tuangi olehmu akan sabar di dalam hati ibu bapanya. Dan jangan engkau beri fitnah akan kedua ibu bapanya itu. Dan jangan engkau tengahkan akan keduanya akan pahalanya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini doa bagi kalau dia itu mayat anak kecil. Atau engkau baca kemudian daripada takbir yang ketika itu pada mayat yang besar akan doa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, iaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal baradi wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Yang bermaksud artinya, wahai Tuhan, ampuni olehmu baginya dan beri olehmu akan dia, akan rahmat dan afiatkan olehmu akan dia dan manfaat dan maafkan olehmu daripada kesalahannya, dan beri olehmu kemuliaan tempat turun kediamannya itu, dan luaskan olehmu akan tempat masuknya di dalam kubur itu, dan basuh olehmu akan dia dengan air yang sejuk dan salji, iaitu air beku, dan bar, iaitu air hujan batu, dan sucikan olehmu akan dia daripada kejahatan seperti barang yang engkau sucikan akan kain yang putih daripada cemar-cemar, dan gantikan olehmu akan dia negeri yang terlebih baik daripada negerinya, dan ahli yang terlebih baik daripada ahlinya, dan isteri yang terlebih baik daripada isterinya, dan masukkan olehmu akan dia ke dalam syurga, dan peliharakan olehmu akan dia daripada siksa kubur dan fitnahnya, dan daripada siksa api neraka. Masya Allah. Ketujuh, memberi salam yang pertama kemudian daripada takbir yang keempat. Dan tiada wajib di dalam takbir yang keempat ini bacaan sesuatu melainkan salam itu jua. Tetapi sunat dikatakan kemudian daripada takbir keempat itu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Artinya, tuan-tuan, wahai Tuhanku, jangan engkau tegahkan kami akan pahalanya itu, dan jangan engkau beri fitnah akan kami kemudian daripadanya itu, dan ampuni olehmu bagi kami dan baginya. Kemudian maka beri salam, iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tiada sunat menambahi wabarakatuh persalahan kata setengah fuqaha. Jadi ada khilaf. Ada yang kata kena sunnah tambah, ada yang kata tak sunnah tambah. Wal rajih adalah tidak menambah wabarakatuh. Ini sembahyang jenazah. Ini sembahyang jenazah. Lalu sembahyang sunat yang lain adalah sembahyang tahiyatul masjid. Adapun sembahyang tahiyatul masjid, maka iaitu sunat muakkadah 2 rakaat atau lebih hingga tiada gugur ia, dan jikalau khatib di dalam membaca khutbah hari Jumaat sekalipun. Jadi kalau dia masuk masjid, dia solat, ini mendapat
pahala sunat tahiyatul masjid walaupun khatib sedang membaca khutbah. Ni. Tak kisahlah lepas asar ke, lepas apa ke, kalau tahiyatul masjid tak ada masalah. Dan hasil fadilat sembahyang tahiyat masjid itu disertakan dengan sembahyang fardu atau sembahyang sunat ratibah, sembahyang sunat ratibah. Disertakan dengan sembahyang fardu. Jadi kalau kita solat fardu sekalipun, kita dapat tahiyatul masjid. Syarat dia jangan duduk. Kalau kita sembahyang sunat ratibah pun kita dapat. Solat sebelum zuhur, sebelum asar, setelah zuhur, contohnya. Dapat. Atau lainnya. Kerana maksud syarak bahawa jangan disunyikan oleh orang yang masuk ke dalam masjid daripada sembahyang barang apa-apa sembahyang, dan dari kerana inilah makruh masuk ke masjid dengan tiada air sembahyang. Masuk salat terus. Maka jika ia masuk ke dalam masjid dengan tiada air sembahyang, sama ada ia lalu atau duduk, maka hendaklah dibacanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Maka fadilatnya itu menyamai akan 2 rakaat tahiyatul masjid. Demikianlah kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Ia nakal daripada ulama dahulu-dahulu. Okey. Dan kata setengah fuqaha, tiada dapat fadilat tahiyatul masjid jika disertakan dengan sembahyang yang lain, melainkan jika ia diniatkan sertanya itu tahiyatul masjid. Ini setengah fuqaha. Dan jika tiada diniatkan akan yang demikian itu, maka hasil tahiyatul masjid tetap tiada baginya fadilah. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Jelaskan. Lalu sekarang sembahyang sunat wuduk. Sembahyang sunat wuduk. Sembahyang sunat wuduk, adapun sembahyang sunat wuduk itu maka iaitu 2 rakaat kemudian daripada mengambil air sembahyang. 2 rakaat kemudian ambil air sembahyang. Sabda Nabi SAW, dakhaltul jannata fara'aitu bilalan fiha faqultu li bilali bima sabaqtani faqala bilal la a'rif syai'an illa anni la uhaddisu wudu'an illa usalli aqibahu rak'ataini. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksud dia artinya apa? Masuk aku ke dalam syurga. Jadi baginda SAW, dia masuk ke dalam syurga, lalu dia melihat, apa dia kata? Masuk aku dalam syurga, maka aku melihat aku akan Bilal. Jadi baginda SAW melihat Sayyidina Bilal. Bila dilihat Bilal dalamnya, maka aku kata bagi Bilal itu. Dia pun tanya kepada Bilal. Dia tanya, dengan apa mendahului engkau akan daku ke syurga? Apa yang buat engkau mendahului aku pada syurga? Maka kata Bilal, tiada hamba tahu akan sesuatu melainkan bahawa tiada hamba berhadas, hamba itu akulah. Kemudian maka hamba ambil air sembahyang, melainkan hamba sembahyangkan kemudian daripadanya 2 rakaat. Okey. Lalu kita kata sembahyang ketika masuk ke dalam rumah atau keluar daripadanya. Ada sembahyang ketika masuk dalam rumah dan keluar daripadanya. Ada pun sembahyang 2 rakaat pada ketika masuk ke dalam rumah atau keluar daripadanya, maka iaitu sebab Nabi SAW bersabda, "Idza kharajta min manzilika fasalli rak'ataini yamna'anika
makhrajas su'i. Makhrajas su'i. Wa idza dakhalta ila manzilika fasalli rak'ataini yamna'a nika madkhalas su'i. Rawahul Baihaqi fi Syu'ab. Dari kitab Syu'abil Iman. Apa artinya? Ini apabila keluar engkau daripada tempat kediamanmu, maka sembahyangkan olehmu 2 rakaat. Nescaya menegahkan keduanya itu akan engkau keluar kepada tempat kejahatan. Dan apabila masuk engkau kepada tempat kediamanmu, maka engkau sembahyangkan 2 rakaat. Nescaya menegahkan keduanya. Keduanya itu akan engkau masuk kepada kejahatan. Nah, ini adalah sunat untuk sembahyang ketika masuk ke dalam atau keluar daripada rumah. Ini dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey, insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuk solat istikharah, solat hajat, solat sunat tasbih. Kerana ni yang satu kategori lagi. Satu kategori yang kita akan masukkan sebelum kita masuk pada bab keempat pada menyatakan segala rahsia zakat. InsyaAllah saya iktifakkan pengajian ini sampai sekadar ini. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.